Mereka menjadi lupa pertarungan antara Islam dengan musuh yang sedang berkobar di setiap penjuru yang sedang berusaha untuk menghancurkan Islam dan umatnya dan menghapuskan mereka dari peta dunia. Kata di Profesor Dr. Zulkifli Muhammad yang kuburnya di Kota Lama. Dia kata apa? Dia buat perbandingan cantik. Dia kata saatnya bom musuh dilepaskan untuk kita, untuk membinasakan kita. Kita pun lari lintang pukang, tersepak-sepak kaki kawan, udah berkelahi. Mika nyepok kaki teman, Mika dulu nyepok, bom di atas ni weh, dua-dua yang kena sepak, dua-dua lebur. Dia kata profesor. Saya mula-mula dengar dari dia, tapi bila saya baca balik buku Imam Hasan Al-Banna, jumpa. Jadi tidak mustahil, makna zaman itu pun dia mengaji di sana, ya tak? Dia mengaji di sana. Ustaz Zul ni dua disiplin serentak. Dia mengaji ilmu syariah, dia mengaji ilmu ekonomi di American University di Cairo, ya. Dia mengaji serentak, ya. Mereka menjadi lupa pertarungan segenap penjuru sedang berusaha untuk menghancurkan Islam dan umat, menghapuskan mereka dari peta dunia. Ini pun penting. Sebab peta ni ada peta akidah. Bukan semuanya peta itu bercakap soal, kita kata soal topografinya, ya, soal iklim. Tak, ada lagi satu peta yang Malik bin Nabi sebut, peta akidah. Ada peta akidah Kristian dibuat warna biru, ada peta akidah umat Islam dibuatnya warna hijau, ada peta akidah komunis, ya. Akidah ni makna kepercayaan, ya. Itu makna akidah tu ialah kepercayaan. Peta akidah komunis, jadi dibuatnya seluruh dunia. Kemudian dia ada macam kita lah, ada oren, ada ke arah tu, daripada merah ke arah oren, daripada oren ke arah merah. Ada negara Islam ke arah komunis satu ketika, Yaman Selatan misalnya, ya. Satu ketika Syria misalnya, satu ketika Mesir, bila mana mereka condong kepada blok kiri dulu. Kan ada sejarahnya begitu. Jadi Malik bin Nabi, seorang pemikir daripada Algeria, dia buat peta, tapi peta akidah. Peta akidah dunia, ya tak? Baca juga buku-buku Malik bin Nabi, ya. Perkara tersebut memang aneh dan pelik, namun yang lebih pelik lagi, hatta orang Islam minoriti yang tinggal di Kanada, Europe dan Amerika yang pernah saya temui, duk berdebat lagi masalah yang remeh, jam tangan ni, nak letak tangan kanan ke tangan kiri. Nak pakai jam tangan, wajarkah diletakkan selama hari ni di kiri? Kenapa tidak di kanan? Gitu. Ya Allah, orang dah landing spaceshipnya di bulan, kita cerita masalah jam, letak kanan ke letak kiri. Dia adalah sebab letak kiri. Pasal apa? Tangan kanan ni buat kerja kasar, atau jam tu sensitif, atau kalau letak juga jam tu di kanan, tak lama lah hidup jam tu pun. Jadi patutnya dipikir tu ya luah sikit lah. Kita mesti kanan katanya. Jadi dia ambil nas literally, secara harfiah. Dia sebenarnya harus faham reasoning, harus faham illah. Kenapa jam tu diletakkan di kiri? Ada ilatnya. Orang Melayu kata ilat, reasoning tu ilat. Sebab tu pencen ilat tu, pencen ada reasonnya. Ngapa? Tak semiok. Tak sihat biasanya. Jadi illahnya al-hukmu yaduru ma'al ilah ataupun ma'al ilal. Al-hukmu yaduru ma'al ilal. Hukum hakam itu berlegar di atas paksi reasoning ataupun illah. Saya nak terjemah illahnya apa? Sebab lah sana. Dia berlegar di atas paksi sebab musabab. Jadi sebab letak tangan kiri itu bukan nak menyalahi sunnah. Letak tangan kiri jam tu pasal tangan kanan ni banyak buat kerja kasar. Kalau letak juga jam di situ, tak lama lah hidup jam tu, rosak. Jadi patutnya faham illah tu, patut faham illah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ini semua bidang usul fiqh. Jadi umat itu juga mesti diasuh, untuk mengaji tentang asal usul hukum.
Usul fiqh ni ialah mengaji asal usul hukum. Kenapa ada larangan? Rupanya makruh, tidak haram. Kenapa ada suruhan? Rupanya sunat, tidak wajib. Itu ilmu usul fiqh. Kena juga mengaji itu, sebab kadang-kadang orang ambil secara literal, secara harfiah, habis semua diwajibkannya. Ada yang sampai mewajibkan janggut tu. Yang tak ada janggut macam mana? Kesian, taruh minyak senyonyong tak keluar-keluar. Jadi apa pasal yang tak tutup aurat pun ramai lagi, mereka nak nekan janggut dia dah. Di tangan bahkan ada tempatnya masanya kena cukur janggut. Ya. Masa kami di Syria dulu, peringkat awal tu bahaya berjanggut. Pasal akan disyaki, ya, akan dituduh, akan ada risikan dan sebagainya, ya. Di tangan sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ke, memakai baju putih jubah sebagai ganti kepada kot. Bila naik atas mimbar tu, tengok-tengok ai pakai baju kot, mula ya tak? Dia lupa, ya, Islam itu bukan hanya pada uniformnya. Yang dikatakan Islam itu ialah dia punya isinya, substance-nya, bahannya, materinya. Kalau pun cukup jawabah serobannya tapi materinya, orang Indonesia kata materi, Imam Ilyas lebih tahulah, ya, materi itu dia punya substance-nya, materialnya tak kukuh mana, boleh jawabah seroban je lah. Minta maaf lah, ya, kalau yang menjawabah seroban. Saya ambil kisah ni daripada kisah Imam Abu Hanifah berlawan dengan Dahri. Imam Abu Hanifah berlawan dengan seorang etis. Dahriyun ni dia tak percaya agama, dia tak percaya Tuhan. Jadi dia berjaya mengalahkan, ya, alim ulama zaman itu. Sebab dia kata Tuhan ada tak ada? Alim ulama kata ada lah. Setiap yang ada mesti bertempat. Mana dia tempatnya? Mana dia? Kata dia tak bertempat. Kalau tak bertempat, tak ada lah. Udah tak boleh jawab. Yang kedua, kata di Dahriyun ni, ya, kata Dahriyun, kamu kata Tuhan ada, sesuatu yang ada mesti ada permulaan. Tuhan kamu macam mana? Tak ada permulaan. Macam mana sesuatu yang ada tak ada permulaan? Gitu. Mesti ada akhirnya. Dahriyun ni, etis ni, berjaya mengalahkan alim ulama. Yang ketiga, ya, apa pula yang ketiga, ya? Kalau kamu kata Tuhan kamu ada, di mana dia tengah buat apa sekarang ni? Dia tanya pada para alim ulama, Tuhan kamu tengah buat apa sekarang ni? Jadi maknanya benda tu jadi kecoh negara, ya, khalifah masa itu, sampai maknanya Umayyah, di zaman Umayyah, sampai akhirnya banyak alim ulama yang dapat dikalahkan. Sampailah khalifah panggil guru kepada Imam Abu Hanifah, namanya Hammad, untuk berdebat dengan Dahriyun ini. Udahlah susah hati, Hammad ni susah hati. Datanglah Imam Abu Hanifah. Masa itu Imam Abu Hanifah ni masih belasan tahun, ya, masih belasan tahun. Jadi ditengoknya gurunya susah hati. Macam mana? Apa puncanya? Dia kata susah hati esok ni nak berdepan dengan Dahriyun ni, nak berdepan dengan orang yang etis, yang tak percaya Tuhan ni. Kata dia Imam Abu Hanifah, biar saya, guru dengar, biar saya berdebat dengan dia. Tapi kisahnya ialah apa dia punya moral of the story ialah, kamu siapa? Kata di Dahriyun. Aku tengok berbudak yang ramai-ramai berserban jawabah ni, kamu pula tiba-tiba nak berlawan dengan aku. Jadi kata dia Abu Hanifah, ya, kata dia Abu Hanifah, ya, kehebatan itu, ya, kehebatan itu bukan pada luarannya, kehebatan itu pada isinya, ya. Kehebatan itu bukan pada luarannya, tapi kehebatan itu pada isinya. Apa soalan kamu? Kata dia Abu Hanifah. Kata dia Dahriyun, kamu kata Tuhan ada. Ada, ya. Atau mana tempatnya? Kalau benda yang ada mesti ada tempat. Kata dia Imam Abu Hanifah,
Memang tak ada tempat, dan dalilnya pada diri kamu, kata dia Imam Abu Hanifah. Ya, masa tu dia kanak-kanak lagi, belasan tahun. Dalilnya bahawa ada tapi tidak bertempat itu, dalilnya ada pada kamu. Apa pula? Aku nak tanya, kata dia Abu Hanifah, kamu ada roh tak? Ada? Mana tempat? Roh kamu tu di mana? Dia pun tunjuk. Itu tengkok. Dia pun tunjuk. Itu perut. Tang mana roh kamu? Masa jaga dan masa tidur. Kan masa tidur roh kita terlebuh ke mana? Tidur dia cekor galak, lepas ke Chicago. Contoh ada bunyi weh ada. Okeylah, yang kedua, kamu kata Tuhan kamu ada. Tuhan, benda yang ada mesti ada permulaan dan mesti ada akhir. Kata di Imam Abu Hanifah yang masih lagi belasan tahun masa itu, 11 tahun. Dia kata sebenarnya Tuhan ada dan tak ada permulaan dan tak ada akhirnya, dan dalilnya ada pada kamu. Hai, pada aku lagi. Kata Dahriun, cuba kamu angkat 10 jari kamu. Cuba angkat 10 jari. Dia pun angkat dah 10 jari. Ya? Dahriun tu angkatlah sebab Imam Abu Hanifah suruh angkat 10 jari. Mana ibu jari? Dia pun nilai ibu jari. Ada permulaannya sebelum ibu jari apa? Mana ada? Mana jari kelingking hujung? Ada kan? Ni. Mana siapa akhirnya? Pada kamu tak ada mula, tak ada akhir. Apa? Jari kamu tak ada permulaan dan tak ada akhirnya. Soalan ketiga, ya, apakah Tuhan sedang buat sekarang? Kamu nanya ke aku nanya? Kata di Abu Hanifah masa itu belasan tahun, 11 tahun. Siapa nanya sekarang? Kata dia, aku lah nanya. Kata dia Dahriun, kalau kamu tanya, kenapa pula kamu duduk atas? Ya, aku lah duduk atas, pasal aku yang nak jawab. Kamu turun. Kamu yang bertanya ni turun bawah. Aku yang nak jawab kena duduk atas. Bertukar tempat. Dah tukar dah. Apa jawabnya? Jawabnya, Tuhan sedang turunkan yang batil ke bawah dan sedang meninggikan yang hak di atas. Itu dia. Jadi Abu Hanifah masa itu belasan tahun, dia tak ada serobah jawabah masa itu. Sempoi aja kau dah. Wallahu a'lam. Jadi